Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan bincang mukhtasar, ringkasan kita Al-Um, tajuk mandi setelah ihram itu, muka surat 604 itu. Mandi setelah ihram. Hak mandi sebelum ihram itu kita bincang dah. Sunat sebelum kita ihram tu mandi tu, ni hak dalam ihram tu. Secara umumnya mandi semasa ihram ni memang disuruhlah, termasuk dalam suruhan. Cuma lagu mana tu? Sebab bila kata dalam ihram ni dia ada pantal lari dia. Dia ada kaitan lah. Tu kita nak bincang. Mandi tu sendiri memang ulama kata boleh. Cuma cara mandi tu, salah satu isu besar tak suri gugur rambut tu lah. Baik, cuba kita tengok di sini. Ini perbincangan ini ringan saja di sini. Bab mandi dalam keadaan ihram. Setelah tu, kalau anda terjemuh berdasar pada arak dia lah, makna mandi dalam keadaan dia berihram. Imam Syafi'i berkata, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, daripada bapanya Abdullah bin Hunain, itulah bapa dia. Dia telah menceritakan bahawa Ibnu Abbas berbeza pendapat dengan Musawwad bin Makhramah. Makhramah tu di daerah yang bernama Abwa. Berlaku khilaf di situlah. Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang yang berihram harus di sini bukan makna wajib. Sekali kan harus makna wajib lah. Mana boleh membasuh kepala. Sedangkan Musawwar bin Makhramah mengatakan tak usah basuh kepala. Mana setakat ni tengkuk saja. Tak boleh. Takut jatuh rambut tu. Takut tercabut rambut. Mengadal ihram kan. Lalu Ibnu Abbas menghantar saya tu maksudnya Abdullah bin Hunain, untuk bertanya tentang masalah ini kepada Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat lah. Lalu saya mendatanginya yang waktu itu sedang mandi dengan dihalangi oleh 2 tirai dan dia memakai pakaian basahan itu, sahal lah. Lalu saya memberi salam kepadanya dan dia bertanya, siapa engkau? Cuma sebelum itu, Nana nak sebut sedikit secara ringkas siapa dia Abdullah bin Hunain ni. Ini biodata dia secara ringkas saja. Abdullah bin Hunain ini, dia ni adalah hamba yang dibebaskan oleh Al-Abbas, saudara Nabi tu. Dia ni asalnya hamba Al-Abbas. Anak dia itulah Ibnu Abbas tu. Dia ni hamba bebasan. Dia kunyah dia Abu Ali. Tu kunyah dia. Dia meriwayatkan hadis dia ni. Dia ni meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan hadis daripada sahabat lah. Dia tabi'in. Dia meriwayatkan hadis daripada Ali, daripada Abu Ayyub Ansari, Ibnu Abbas. Dan yang ambil hadis daripada dia anak dia sendiri, Ibrahim. Ibrahim ni lah. Ibrahim ni. Lepas tu Ibnul Munkadir, tokoh-tokoh besar ni. Syarik bin Numair, Usamah bin Zaid, dan juga orang-orang lain. Ramai lagi lah. Dia ni mana orang, dia ni orang thiqah lah. Dia ni seorang yang mauthuq, yang dikatakan thiqah oleh ulama-ulama hadis. Jadi bila Rasulullah tanya saya, siapa tu? Saya pun jawablah, saya Abdullah. Anak dia tu, Ibrahim tu, dia Abdullah ni tak apalah. Ayah dia ni sahabat lah. Mana anak dia, Ibrahim tu. Jadi dia ni hamba asalnya. Cuma dibebaskan. Banyak sebenarnya kalau kita baca dalam kitab kan, hamba ni kan. Lepas tu jadi ada kedudukan. Banyak anda tengok. Perawi hadis, ulama, jadi pemimpin politik, banyak. Jadi maknanya hamba zaman dulu tu sebab dia gini. Kalau timbul pasal kenapa hamba tu cudi zaman dulu. Sebab proses nak jadi hamba ni kadang-kadang melalui peperangan. Kerana tahuannya dia tu hebat kemarin lah. Tapi jadi hamba sebab apa? Kerana kalah dalam peperangan. Cudi jangan kira lah. Tu kan. Jadi Abdullah bin Hunain ni, dia kata, saya datang. Dia ayat ke Nabi lah. Saya ni mari ni atas utusan. Diutuskan oleh Ibnu Abbas untuk tanya kepada Tuan lah. Dia tanya ni Abu Silap. Dia tanya Abu Ayyub ni. Silap anak ni.
Dia ni, sini pana ada buat ni, dia ni tabi'in. Dia ni. Abdullah ni. Dia bukan sahabat. Silap anak ni. Silap. Dia ni tabi'in. Jadi, Abu Ayyub. Abu Ayyub telah tengah mandinya. Tu. Jadi dia tanya saya, siapa ni? Abu Ayyub tanya. Saya pun jawab, saya Abdullah. Saya mari ni, Ibnu Abbas suruh mari tanyalah. Bagaimana Rasulullah mandi ketika ihram? Rasulullah basuh ke tak kepala? Mari tu nak tanya tu. Buat apa penting tu? Sebab dalam ihram je lah. Lepas tu kalau mandi lah ke mana? Lalu mandi, gosok terus sekalinya, jatuh rambut. Dia bimbang. Tu asal dia ni perbincangan ni. Lalu Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya di atas serban dia. Kemudian dia menunduk sehingga terlihat kepala dia. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air di kepala dia. Mana dia buat serban ni sebenarnya dia buat gini. Dia buat serban tu, dia letak tu, dia masuk air, dia kata, mana? Tak boleh. Tu suatu pelik tu. Maknanya dia ni sebenarnya, bukan. Dia gini, dia ni, anda nampak sini, dia ni bukan dalam keadaan ihram. Dia ni. Mandi ni, Abu Ayyub ni. Cuma masa tu, yang boleh jadi dia nak siap dah mandi, dia terpaksa serban. Dia pun buat lah serban dia tu. Dia pun masuk tangan, dia lagu ni, dia kata. Dia tunduk sehingga terlihat kepala. So nampak dengan jelas tu. Kemudian dia suruh seseorang untuk menuangkan air di kepala dia. Lalu dia menggerak-gerakkan rambut ni. Orang panggil apa ni? Menyelati rambut tu dengan jari jemari dia. Lalu dia menggerak-gerakkan rambut kepala dia dengan tangan dia. Dia buat gini. Dia buat gitu ya. Tu dia kata gosok tu supaya sekala dok. Mungkin dalam ihram. Kan buat apa tu? Buat apa nampak berhalus tu? Kenapa berhalus tu gosok? Takut cabut rambut lah. Kan tak boleh kan masa ihram tu kan? Tu. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah buat ginilah masa ihram. Mana Rasulullah mandi masa ihram ni lebih cermat, nak jaga tu, takut jatuh rambut, cabut rambut. Tu cara dia. Jadi maknanya apa dia tu? Boleh mandi. Tapi jangan agresif lah. Baik. Daripada Atta dia kata, orang yang sedang junub dalam keadaan ihram, atau di luar ihram, apabila dia mandi, dia boleh menggosok-gosok kulitnya jika menghendaki. Dan dia tidak harus menggosok-gosok ke kepala dia. Hak ni mana gosok dengan agresif. Takut cabut rambut tu. Jadi dibimbangi gugur rambut. Sebab kalau gugur rambut dengan sengaja, kan kena bayar dam. Dam tu sebanyak mana tu kita tengok selepas ni lah. Kalau kita tengok dalam kitab Muktamad, Muktamad tu nama kitab tu Muktamadnya, tidak Muktamad juga. Dia orang pekoh ni payah nak cari Muktamadnya. Jadi dam ni tidaklah kata kambing, walaupun ada juga. Kalau siapa banyak dah jusung kata kambing, ada juga. Cuma umumnya kalau selah tu, anda tengoklah Wabah Zahili pula. Kalau selah tu dia kata 0,5 kilo. 1 mut, copot lah kita kata. Dia buat situ 0,5 kilo. Dalam kitab tanda tengok. Tak apalah. Kalau 2, menjadi 1 kilo. Kalau 3 ke atas dia kata, ataupun lebih banyak lagi, sama ada kita bagi makan orang miskin ni orang, ataupun kalau banyak sangat katakanlah, dengan sebab gosok kuat tu, dia kena bayar seekor kambing dia tu. Tapi tidaklah kambing selalu. Tapi kalau kita tengok pandangan tokoh-tokoh mazhab dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak sampai peringkat kambing. Khilaf pula situ tu. Khilaf pula situ. Tak apalah. Jadi kalau mengikut Atta, dia kata orang yang sedang junub dalam keadaan ihram atau di luar ihram, bila mandi dia boleh gosok di kulit dia jika dengan. Tapi kalau di kepala ni tidak harus gosok tu mana dengan agresif. Tidak harus dengan agresif. Takut cabut rambut tu lah. Nak suruh jaga tu. Tu. Kata Imam Syafi'i, begitu juga pendapat kami bahawa orang yang sedang ihram harus mandi walaupun dia tidak junub. Boleh. Walaupun dia tidak junub, mana harus mandi. Boleh nak mandi. Dengan cara membasuh kepala dan menggosok-gosok badan dengan air agar kotoran yang melekat di badan hilang. Kalau sini Imam Syafi'i ini dia tidak galak juga gosok tu. Takut cabut rambut. Basah saja. Sebab tu bagi anak jangan agresif. Okay, kalau kita mandi biasa ni, kita duduk ihram tu gosok habis gain tu. Dengan kuku lagi buat gain ni lah. Tu ihram kena berhati-hati. Itu maksud dia. Sebab Imam Syafi'i kata sini dengan basuh saja kepala. Bila sebut basuh ni makna gosok tu gosok perlahan. Cuma di tubuh tu tak apalah. Apa tu? Kalau tak mandi ya, berat benar lah ketika ihram tu. Jika dia cuci kepala, maka caranya adalah dengan menuangkan air di kepala. Lepas tu gosok pun dengan kadar yang ringan.
Jangan berat masa gosok tu. Kata Imam Syafi'i lagi, menurut pendapat saya, apabila hal itu bukan termasuk mandi junub, maka lebih baik dia tidak gosok kepala dia dengan tangan. Kalau tidak junub. Ihram tapi bukan dalam keadaan berjunub. Junub ni jadi berjanabah ni tidak semestinya bersetubuh. Mimpi. Tapi tak batal ihram itu bukan mimpi kan? Maknanya berjunub lah tu. Jadi, kalau boleh tak payah gosok lah. Kalau tidak ki junub tu. Semata-mata ihram. Kata ini pendapat kami lah. Kami tu Imam Syafi'i dan mewakili tokoh-tokoh ashab dia. Tapi kalau dia nak gosok jugalah, dia boleh gosok. Bukan kata tak boleh, tapi kena berhati-hati. Jika mandi junub, tu lebih baik bagi dia gosok rambut, kepala dengan telapak tangan atau jari dan menyilang-nyilang rambut dengan lembut. Dengan lembut. Takut cabut rambut tu. Jangan guna kuku lah. Jangan duduk cekak awak-awak gitu dah. Takutnya jadi cabut rambut. Jangan menggosok rambut dengan kuku dia buat sini. Kerana dikhawatirkan ada rambut yang akan tercabut. Sebab kuku ni kerah lah. Tidak lembut. Jadi apabila dia menggosok-gosok rambutnya baik dengan ringan atau kerah, kemudian ada rambut yang tercabut di tangannya, sebagai langkah yang berhati-hati lebih baik bagi dia bayar fidyah ataupun dam. Bayar dam. Ni boleh rujuk, rujuk juga tengok, tahu khilaf, memang ada khilaf lah. Tapi ada juga kata kalau banyak tu siapa pekat kambing lah. Malah saya kau kambing. Boleh tengok dalam wabah Zaidi pada sebut. Atau Al-Mu'tamad tu. Ada terjemah Mu'tamad berapa jilid tu? Anda tengok Arab. Mana Dr. Basik asal guna waktu kuliah. Dr. Basik guna. Boleh tengok situ lah. Cuma dia buat sini. Sebab tu anak kata tu. Sebab setengah ulama' dalam mazhab berkata tak perlu pun. Hak fidyah tadi tidak wajib dilakukan sebelum betul-betul yakin bahawa rambut itu tercabut oleh dengan sebab dia gosok masa mandi tu. Demikian pula yang berlaku pada rambut janggut ni. Gitu juga. Kerana kadang-kadang sehelai rambut itu sudah tercabut tapi dia masih menempel di rambut-rambut lain yang ada. Dan dia akan jatuh bila disentuh atau digerakkan. Sebab tu kalau kita boleh pasti rambut ni tercabut. Pasti. Kerana dengan sebab gosok, tu ulama kata bayar fidyah lah. Tapi semua kata tak payah fidyah lagi. Tak payah fidyah ni maksudnya, tak payah kambing lah. Fidyah tu fidyah lah. Fidyah dalam bentuk bui maki orang miskin. Sehelai, satu mut, secupok. Kalau sok tu gantang. Ni mut. Tu kan. Baik, kalau kita ambil pendapat kata tak payah. Tapi, setengah ulama kata molek bayar lah supaya lebih cermat. Lebih cermat. Baik, seterusnya, orang yang sedang ihram boleh masuk ke tempat mandi. Boleh. Orang dalam keadaan ihram boleh masuk ke tempat mandi. Imam Syafi'i berkata, saya tidak memandang makruh orang yang sedang berihram masuk ke bilik mandi untuk mandi. Sedangkan mandi itu hukumnya harus atas dua alasan. Orang ihram ni mandi ni boleh kerana dua sebab. Iaitu untuk membersihkan diri dari hadas besar dan untuk kebersihan, iaitu untuk membuat kotoran daki yang melekat pada badan. Baik hal itu dilakukan di bilik mandi ataupun di tempat lain, tak kira lah. Boleh, tidak jadi masalah. Demikian juga saya tidak memandang makruh bagi seseorang yang sedang ihram untuk celup kepala dia dalam air. Baik air tersebut air hangat atau dingin atau air yang menggenang. Air ke dia air menggenang, air takung lah kita tak. Air takung lah. Menggenang tu. Boleh, tak jadi masalah. Baik, seterusnya. Bilakah disunatkan mandi? Baik, Imam Syafi'i berkata, disunatkan mandi ketika memasuki ihram dan ketika masuk Mekah. Masa kita nak start ihram, kau panggil sunat mandi, sunat ihram lah. Biasa kita ni buat mana? Buat di KLIA kadang-kadang buat dah. Dia sebelum tu lagi nak pakar, mungkin setengah tu pakar dah nak atas rebel tu. Dia malah salin yang atas tu. Dah setengah tu bila nak sapa ke istihamiqah tu kan, lepas tu baru dia mandi. Setengah tu mandi tu dia pergi bilik air dia spray lah, gitu ya. Tidak kata mandi tu dah tu. Pada waktu tu ataupun ketika masuk Mekah sunat juga. Belum nak masuk Mekah tu. Wukuf di Arafah. Begitu juga di Muzdalifah. Begitu juga sunat mandi ketika nak melempar jamrah. Kecuali melempar di hari nahar pada 10 Zulhijjah. Hal tu tak termasuk tu. Mandi di sini maksudnya untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada badan. Tak kiralah dalam bentuk peluh ataupun daki. Begitu juga bagi orang yang sedang haid. Tapi semua ini semua hukumnya tidak wajib.
Dah muka air wangi tak boleh pakai. Dah kita tak main tak mandi pula kat. Berat benar lah. Maknanya dalam keadaan ni tetap diutamakan kebersihan itu. Dalil dia dibawa dalil daripada Uthman bin Urwah daripada ayah dia. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata bidhi tuwa. Bata bidhi tuwa hatta sallat subh thumma ightasala biha wa dakhala Makkah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di Zitwa. Zitwa ni kawasan luar Mekah, tapi dekatlah dengan Mekah tu. Dia berada di sebelah, kalau kita tengok dalam dia punya peta tu, dia berada di sebelah shimal, utara Mekah. Utara Mekah lah. Dia dekat benar ni dengan Mekah ni. Wadi Tua ni. Memang dekat benar. Asal tak siapa pun 2 kilometer. Dekat benar ni. La ni, kalau la ni anda tengok dalam kamus baru, la ni dia panggil sebilangan besar tempat dia tu, dia panggil Az-Zahid. Zahid nama tempat tu. Zahid. Ada buat apa tu? Ada. Ada dia buat. Ni anda tengok dalam kamus lah. Dia panggil Zahid. Iaitu tempat Rasulullah bermalam sebelum masuk Mekah. Bukan mabit hak nudak, bukan mabit Muzdalifah, tidak tu. Ni mabit ni tempat Nabi bermalam sebelum masuk Mekah, dekat dengan Mekah. Mana lembah tu dah lembah Wadi Qura dah ni. Baik. Pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Imam Syafi'i berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya Nabi, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram? Kalau orang yang sedang ihram ni, pakaian ke dia boleh pakai? Sedangkan kita tahu, ihram tak boleh. Keadaan macam mana boleh? Cuba kita tengok di sini. Rasulullah SAW menjawab, la yalbasul qamis, walal imamah, walal burnus, walal sarawil, walal khuffain, illa liman la yajid na'lain, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنْ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. Tidak boleh memakai baju kemeja, serban, burnuh ni hak pakaian je hak tutup kepala ni, seporang Morocco tu. Kalau dia panggil ni hak tutup ni lah. Tutup kepala. Dia sekali yang baju lah ni. Sekali yang baju. Itu makna burnus tu. Hak tu pun tak boleh juga. Pakai seluar, celana tu makna seluar lah. Sarawil, seluar-seluar. Dan sepatu, pakai selipar. Yang bukan selipar juga, sepatu sini dia gini, nak lain ni boleh kita terima sepatu, kasut pun boleh terima nak lain ni, selipar pun boleh terima. Kalau kita tengok dalam kamus dia boleh berlaku. Cuma di sini sepatu di sini makna lebih kepada kasut, kecuali bagi orang yang tidak ada selipar. Makna sini kena pakai dengan makna kasut ni. Dengan makna kasut, nak lain tu. Dan dia tidak boleh mendapatkannya, tak ada selipar, adanya kasut ataupun khuf. Apabila seseorang tak ada selipar lah nak pakai, dia tak boleh jalan kaki air gitu, dia panah batu-batu tu, tajam-tajam tu, maka dia boleh memakai sepatu, pakai khuf dan sebagainya, hak nutup lah. Tapi apabila sepatu itu panjang, maka dia harus potong sehingga tidak menutupi mata kaki, biar nampak juga jari tu. Ataupun tumit belakang dia buat sikit, hukum tepi kita tak apa, kaki biar nampak, tak boleh tutup pun tak boleh, atau tak boleh kena kerak lah tu kalau tak ada selipar. Imam Syafi'i berkata, tu hak ni kita makruf lah, kita tahu benar lah hak ni moga buat umrah kan, siap dengan gambar masuk kursus tu. Imam Syafi'i berkata, Nabi SAW memberikan pengecualian, yakni keringanan kepada orang yang tidak ada capal dengan diperbolehkannya memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Boleh faham tak mata kaki tu maksud apa tak? Sebab ginilah kita kata, contoh kalau dia tutup sikit tu tak apa, biar nampak. Setengah tu kata tumit pun kena tarik sikit, biar nampak tumit. Dia kata gitu, setengah kata tak, mata kaki tu je ni, orang panggil jari tu lah, depan, bagi depan, belakang ni tak apa, tutup sikit je. Itu maksud dia. Imam Syafi'i berkata lagi, sesiapa yang tidak mendapat sarung ni izar, hak pakai bahagian pinggang ke bawah, tu makna sarung. Kena faham molek tu izar tu. Kalau ada izar tu maknanya sarung tu lah, hak di bawah. Hak atas ni dia panggil ridak. Kalau hak bahagian atas dia panggil ridak, bawah dia panggil izar. Kira kain ihram kedua,
Bawah sa atas sa. Bawah tu dia panggil izar. Atas dia panggil rida. Kalau tak ada izar, maka dia boleh pakai seluar. Bagi hak tak ada ni. Hal ini sama seperti orang yang tidak ada selipar, dia boleh pakai sepatu yang dipotong agar nampak dia punya mata kaki tu. Jangan terlindung hak tu. Tapi untuk seluar, tak perlu kerak. Biar jadi terbeluh gitu. Awak lubang, tak payah. Kerana Nabi tak suruh kerak. Nabi tak ayak. Kalau pakai seluar, kena ejah, potong sikit. Nabi tak ayak gitu. Pakai gitu. Cumanya kena atas pada buku lali. Kalau dah lihat setengah sebut. Tak boleh bawah. Takut tutup pula tu. Takut tutup pula tu dia. Ada yang kata gitulah. Tapi itu bukan semua sini pun tak sebut gitu. Seseorang yang memakai sepatu kerana tidak mendapat selipar, kemudian dia mendapatkannya. Selepas tu ada selipar. Mula-mula pakai tu, tak ada. Lepas 2 hari ke, sehari ke, ataupun lepas tu ada. Dia kena pecah. Kasut tu pakai selipar. Kalau begitu juga, kalau dia pakai seluar, lepas tu baru ada izar tu, kain bahagian bawah tu, dia kena pecah luar tu, kena pakai kain air biasa. Kalau dia tawak gitu, dia kena bayar denda. Denda ni saya akan kami hari ni. Saya akan kami hari ni. Gitulah. Tapi kalau salah pakai pih, tak teringat tu, tak apa tu. Tapi kalau lama, sehari pakai pih. Tu tak boleh tu. Lama kata ni semetar. Misalnya duduk terbang, nak tidurnya gitu. Dia nak tutup muka asalnya. Biasanya. Nak tutup puk. Tak ingat. Jalan tu lebih atas kepala. Kayak air. Tu tak kena. Tapi ada ustaz kata kena. Anak kata tak kena. Syekh kata. Dia kata kena. Kau ni telefon ke Dr. Mazhar. Anak buah Dr. Mazhar. Dia kata tak apa. Mau percaya dia. Tu kau duduk mikir kot dia. Saya kau kambing ni. Kambing sana. Tidak kata murah sebab itu yoga. Ni atas 700 yoga. Di Kedah terapi. Nanti terapi pada anak. Dia cabut lalu tak apalah. Sebab tu dia istilah pakar tu apa dia? Istilah pakar tu. Kalau tak siapa perekat istilah pakar, tak kena. Sebenarnya dia tak pakar, dia tak teringat. Tapi ada pun orang kata, tak lah. Hak dia kena-kena, salah lakar tu. Hak tu bagi tak ingat lakar tu. Ada kata gitu. Yalah, kalau nak ambil tu tak kena lah. Tapi kalau nak ambil kata kerana dalam keadaan lupa, atau rasa tu bukan sengaja, tu tak apa. Tapi ada ulama kata, tak sengaja pun kena. Baik, cuba kita tengok seterusnya lah. Seorang perempuan boleh memakai sepatu dan tidak perlu memotongnya. Perempuan ni lain cerita lah. Seorang perempuan juga boleh memakai celana panjang seluar, ataupun sepatu lah kita kata, kerudung, baju besi. Walaupun dalam hal ini, dia tidak dalam keadaan darurat seperti laki-laki. Dalam hal ini pakai perempuan berbeza. Seperti mana yang kita maklum. Sarung tangan boleh pakai dia. Yalah kita tidak afiak kilah tu. Senang kata kena tutup atas saja macam-macam lah pula. Kalau siapa tak nampak langsung ni pengebatan ni, tak boleh. Macam-macam pula kilah tu. Tapi dalam mazhab kita boleh. Pakai sarung tangan perempuan. Tapi lelaki tak boleh. Lelaki tak boleh. Gitu. Dia perempuan ni lain sikit. Imam Syafi'i berkata, pakaian seorang laki-laki yang sedang berihram berbeza dengan pakaian perempuan yang sedang berihram. Tapi dalam beberapa hal ada persamaan. Cuma tutup muka ni tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Atas keperluan penyakit. Contoh COVID mana kan. Memang ulama kata boleh. Laki pun boleh. Ataupun dalam keadaan dia ni batuk, bahaya. Kalau sebab dalam keadaan normal tak boleh. Persamanya adalah baik laki-laki atau perempuan sama-sama tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran atau dengan waras. Waras jenis wangi yang belakang ni. Tak boleh. Tak boleh. Sesuatu yang bau, macam perfume tu, tak boleh. Kerana pakaian tersebut mengandungi wangian. Maka demikian juga segala pakaian yang mengandungi wangian juga tidak boleh dipakai. Seperti pakaian dicelup dengan air bunga mawar, kasturi, ambar, sejenis pokok ni, ambar ni. Dia panggil dia ni. Sebab dulu Ustaz Allah Al-Qari pernah dia tanya. Jenis ambar lah. Dia tanya dia Kuala Keras, nak buat minyak wangi. Mahal je buat. Trust dia ambil trust dia. Ambar. Dia lembut ya, memang bau sedap. Ana pernah ada juga waktu itu. Pesan ni, berapa mahakal dia juga. Dia bau sedap. Atau jenis wangi yang lain yang lebih wangi dari waras. Waras tu sebenarnya bukan waras. Waras. Tasydid ra tu. Atau yang sepadan dengannya. Baik wangian tersebut menimbulkan warna pada pakaian atau tidak, tak kira tu.
Baik pakaian tersebut kering atau tak kering, asalkan ada wangi itu tak boleh. Itu maksud dia, tak kira lah. Apabila pakaian yang dicelup dengan air bunga mawar itu kering dan wangi bunganya masih tercium, maka pakaian ini tidak boleh dipakai oleh orang ihram. Walaupun sudah kering dah, tapi masih bau lagi. Wangi dia tu tak boleh juga. Dia tak sifat ada bau. Nak mutlak. Nak mutlak. Apabila pakaian dicelup dengan wangian Arab, Parsi atau wangian lain yang wanginya makruh dicium oleh orang yang sedang berihram, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Asah perbincangannya ke dia. Dia nak intinya ke dia, nak bincang, nak ayat sini. Segala bentuk wangian yang tidak boleh dicium oleh orang yang sedang berihram, lalu wangian tersebut dikeluarkan airnya dengan cara apapun, baik dengan cara dimasak atau tidak, kemudian suatu pakaian dibenamkan yang dicelupkan dalam wangian tersebut, maka pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang berihram. Laki-laki atau perempuan, sama saja. Dia nak nyasakan bau wangi. Tak kira lah ambil dalam bentuk macam mana, tak kira. Tak boleh. Orang kita duk pergi beli minyak wangi ke mana nak? Nak cium gitu. Memang dah kira tak boleh tu. Kalau mazhab Hashimi tak boleh. Dia tak wigi pun. Lepas tu ni anak nak sebut sikit, biarlah kalau tak sopa pun kena baiklah benda nak. Bagi anak boleh lagi sekadar tu. Dia lalu kan betul lah kedai minyak wangi. Cuma pergi dengan maksud nak beli, nak cium. Begitu lama duduk situ, tu tak boleh. Lepas tu semata-mata bang, bukan dengan sebab kita, tu tak apa. Kita lalu, kita pakai air kita pergi kedai dah. Lepas tu adanya kita punya hidup tak kena tutup. Sekadar tu tak apa. Tapi kalau dengan sengaja pergi, memang sengaja niat nak tu. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Kena ikhlas lah. Kena ikhlas. Tapi kalau nak cumaknya tak sah lah masa ihram tu. Tak sah, malik tak sah. Adapun wangian yang boleh dicium oleh orang yang sedang ihram seperti wangian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang tidak termasuk tumbuhan wangian seperti idkhir, dar, syih, qaisum dan basham dan yang sejenisnya yang merupakan tanaman untuk dimakan tetapi mengandungi bau wangi seperti utruj, safarjal dan tuffah, itu tak apa. Ni bagi tak ada tak kita lah. Ni sebab tu cuba tengok bawah dia waktu kan. Nombor 11 cuba tengok tu. Nombor 10 lagi. Warras ni adalah tanaman yang berwarna kuning dan wangi baunya. Biasanya digunakan untuk mencelup pakaian yang berwarna antara merah dan kuning. Warna perang lah. Ataupun bukan perang ni, merah kuning jadi warna ke dia tau ni. Dia ke perang dah ni. Biasa perang ni lain lah. Tak apalah, maknanya antara merah dengan kuning warna dia tu. Tapi hak ni kena ingat, warah ni celup. Apa jadi pilihan warah tu? Sebab wangi dia tu lah. Tanaman ini merupakan tanaman wangian yang sangat terkenal di negeri Yaman. Hak ni tak boleh. Sebab orang celup tu kerana nak wangi dia tu. Idkhir ni pula ialah tanaman yang berupa rerumput yang baunya wangi dan biasa dipakai untuk wangian. Tanaman ini bunganya sering direndam seperti teh. Tanaman ini mudah tumbuh di tempat yang kering dan panas. Tanaman ini juga sering disebut sebagai tanaman Makkah. Ni. Jadi hak ni tak apalah kiranya. Sebab dianya jenis pasal makan ni. Orang buat teh dia ni. Syih adalah tanaman berbau tajam yang menghasilkan minyak. Ni. Jadi kalau nak kira ni tak boleh belakang ni. Kalau nak kira tak boleh belakang. Sebab apa? Sebab kibau wangi. Tak apalah kita baca dulu. Kita nak ambil dia punya takrif dia dulu. Syih adalah tanaman berbau tajam yang menghasilkan buat minyak wangi juga. Nama yang ke-13, mana 13 tadi? Qaisum tu. Nama lainnya adalah, dia panggil katun lavender ni, katun lavender. Qaisum ni sebenarnya, makna qaisum ni, qaisum tu sebenarnya ni, nama dia tu di bahagian ni. Kalau di hidung ni, bahagian ni. Baterong lah kita panggil. Sebab apa sebut gitu? Sebab dia ni, dia bau wangi ni qaisum tu lah, hidung tu lah. Jom hidung. Dia sebut gitu. Nama lain dia kata katun lavender. Ana pun tak tengok dalam internet tu lagu mana bentuk dia tu. Boleh tengok sendiri. Lepas tu, selaginya basham adalah tanaman yang harum dan wangi yang daunnya boleh menghitamkan rambut dan dahannya berduri. Kemudian yang ke-15, utrush semacam jeruk. Kemudian safarjal, nama pohon dari buah seperti apple tu. Gitu. Baik, cuba kita tengok. Tanaman-tanaman seperti ini, apabila airnya diambil untuk merendamkan pakaian,
Maka menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, hendaklah dihindari oleh orang yang sedang berihram, sama ada lelaki-lelaki atau perempuan. Walaupun apabila orang yang sedang berihram memakai pakaian seperti ini, ihramnya sah dan tidak wajib bayar fidyah. Tapi boleh elak molek. Sebab dia bau tu. Kalau boleh elak molek. Sebabnya kalau setengah-setengah kita kata, kalau hak taklifnya hak khusus untuk minyak wangi. Pokok tu khusus untuk minyak wangi. Hak tu taklif. Hak tu boleh kata taklif. Tapi bagi Imam Syafi'i, oleh kerana bau sedap, molek hindarlah. Tapi kalau pokok-pokok ni, kalau dia itu pun sah, tak perlu bayar fidyah pun. Cuma bagi Imam Syafi'i ingat, orang panggil tidak khalas, tidak murni. Kita nak biar bersih sungguh daripada larangan itu. Sesuatu yang dilarang itu, kalau boleh kita nak hindari itu. Maknanya nak ambil yang berkualiti maksudnya. Orang yang sedang berihram, baik dia laki-laki atau perempuan, dia ketimbu, ke seorang mau ketimbu kan. Kita sebut ni minyak wangi sebab tu ada tuan minyak cak kapur lah ke mana? No, ada tanya. Orang tak minyak wangi tu. Walaupun bau gitu pun. Orang tak guna untuk minyak wangi. Sebab tu boleh lah tu. Boleh. Sebab gini anak sebut. Sebab ada ustaz lah. Dia kata tak boleh sebab dia bau kuat juga tu. Cuba kita tengok. Ni bau wangi. Dekat dia bukan wangi je ni minyak tu. Sebab tu anak tahu pun. Masa anak pergi pun. Pok Tabah Haji kata tak apa ni dia kata. Ada ni orang persendiri dia kata tak boleh. Lepas tu kita nak kata lagu mana? Bagaimana? Tak apa. Nah, ni je lah. Tak bolehnya wangi. Tu. Orang yang sedang berihram, sama ada laki-laki ke atau perempuan, sama-sama tidak boleh memakai penutup muka. Ni, penutup muka. Asah dianya. Lepas tu, kalau dalam keadaan tu boleh. Berkemas lah, kita kata. Covid misalnya. Ataupun, orang panggil apa? Debu kuat dah misalnya. Bahkan kalau boleh bahaya pada paru-paru. Nak tutup. Tu keadaan tu. Keadaan tu bukan keadaan normal lah gitu. Itu boleh. Asasnya tak boleh. Dan sarung tangan. Masalah perempuan sarung tangan tu tak apa kita bincang dah tu. Tu boleh. Kalau Indonesia ni anda tengok tu pakai belakang tu. Tapi ada setengah buat dia anda tanya, dia tutup sini, dia kata sini tak boleh. Ada juga. Memang ada sebutlah kita tu. Tapi orang kita ni ramai juga anda tengok perempuan tak wakar pun. Kalau tanya anda, molek tak wakar. Pada pandangan lah, setakat anda tengok oleh kita, molek tak wakar. Ataupun mudahnya, setengah ulama kata, ihram perempuan ni menutup aurat biasa tu. Dia pakai dalam semaya. Tu. Kalau dalam semaya tak boleh pakai. Kan ni mana boleh? Nah, tak boleh. Mereka boleh memakai pakaian dicelup dengan warna kuning, baik celupan itu merata ataupun tidak, asalkan dia tidak wangi. Hal ini disebab pakai ihram ni dia tidak wajib warna khusus, tidak. Sebab kita tengok orang luar tak putih pun. Suatu warna tidak putih pun tak apa. Walaupun setengah ulama kata afdalnya putih, tapi naknya hak lain boleh. Sebab tu kalau kita tengok warga luar, macam-macam ihram dia warna kayu. Hal ini menunjukkan bahawa sebetulnya orang yang sedang ihram boleh memakai pakaian dicelup dengan waras dan za'faran apabila pakaian tersebut tidak ada wangi. Kalau tak wangi boleh. Tapi biasanya, za'faran dan waras ini dijadikan bahan dasar asah. Orang panggil ibu pada minyak wangi tu. Hak seperti Imam Syafi'i kata tak boleh. Apabila ternyata begitu, maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Orang yang sedang berihram. Mahram nak pakai tu tak apa, muhrim tu tak boleh. Takut tokah sebut orang. Menurut pendapat saya, ni kata Imam kita habislah sikit ni. Menurut pendapat saya, orang yang sedang berihram sama ada lelaki ke perempuan ke, dia lebih baik memakai pakaian yang berwarna putih. Itu lebih baik. Dan makruh hukumnya orang yang berihram memakai pakaian yang berwarna kuning menjolok mata agak tak? Sebab anda tengok tu kuning hok pekat. Kuning hok terang tu. Atau hitam serta warna-warna lain. Ini kata Imam Syafi'i. Maknanya makruh. Faham tu bila makruh tu makna benda ni tu mana boleh pakai. Dalam masalah lain tak apa pun. Anak tengok orang di sebelah mereka tu macam-macam pakai. Orang putih. Orang putih ramainya. Tetapi apabila pakai semacam dipakai oleh seseorang yang sedang berihram, maka dia tidak wajib bayar fidyah dengan cacatan apabila pakai tersebut tidak memakai wangi. Maknanya tak apalah, tak perlu bayar fidyah pun. Syaratnya tidak wangi. Adapun perbezaan perempuan dan laki-laki dalam masalah pakaian ihram adalah
Bukan kata tak ada beza, ada beza. Antara sudut bezanya, perempuan boleh memakai kasut yang menutupi mata kaki. Walaupun dia ada selipar, boleh. Begitu juga perempuan boleh memakai baju besi, kerudung. Memang lah. Dan celana panjang, seluar panjang boleh. Pakaian-pakaian ini lebih menutupi aurat seorang perempuan tu. Mana kalau nak banding dengan selipar tu, mana pakai kasut lah molek perempuan ni. Maka menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, seorang perempuan yang sedang ihram lebih baik memakai sepatu daripada memakai selipar. Lebih baik lagi. Lelaki tak boleh. Apa tu atas dasar aurat tu? Aurat tu. Kita tidak nak bincang lah kaki daripada buku lali ke bawah tu, aurat ke tu kita bincang semula lah tu. Rasanya sebut dah dulu Sunan Nasa'i tu. Perempuan ni bawah pada buku lali tu tidak aurat. Tapi ada ulama yang kata aurat. Dan mazhab Syafi'i ada berpendapat gitu. Memang. Tapi ada khilaf juga lagi tu. Ada khilaf. Sebab dia kira gini, dia kira bawah pada buku lali. Mata kaki lah. Ada lagi. Dan sebenarnya pendapat tu bagaimana kuat tu. Mak kata tidak aurat tu. Dah lah kita nak pakai itu. Pakai stocking. Sebab itulah almarhum tu. Ya? Pakai stocking. Sebab dia tu kira aurat. Dia tak boleh. Tak akal. Sebab tu almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan tu dia antara pegang pendapat tidak aurat. Dia. Orang maruh dia. Dia kata hamba bukan suara ikut begitu. Dia nak pakai tu pakai lagi. Cuma dia. Tu. Kita kena tahu lah tu. Lepas tu kita nak pakai pendapat kata aurat tu tak ada masalah pun. Tidak timbul isu lah tu. Cuma mana nak ayatnya dari segi pemahaman tu. Gitu. Poisuk Qadawi pun tidak anggap aurat. Cuma nak pakai tu molek. Cuma kalau kita tak faham jadi kita sangka buruk pada orang pula. Gitu lah maksud dia. Kurang email pula. Tu tak boleh lagi tu. Kena berhati-hati lah. Jadi dia berat semua. Anda tengok ada. Anda baca Yusuf Qadawi. Siapa dia kata ada orang kata dia menganjurkan kepada ikhtilat. Pergaulan bebas. Bila Dr. Yusuf Qadawi kata perempuan ni tak perlu pakai perdah ni. Bawa Saudi mahu dia. Ulama Saudi. Ulama Saudi kan wajib pakai tu. Mahu. Macam kata dia menganjurkan kebebasan ikhtilat. Pergaulan bebas. Yusuf Qadawi kata bukan isu pergaulan ni. Isu pakaian. Anda pun pergi pendapat Yusuf Qadawi sebab kita tengok dalam hadis ada sahabiah, ramai sahabiah. Tak tutup muka pun. Ja'far misalnya bila dia tengok atas hadis tu lah antara dia tengok comel warna. Kalau tutup tak ada nampak lah. Muka tu. Tu adalah perbincangan. Tapi orang yang kata kena tutup ada dia punya dalil cara dia juga. Dan bukan orang-orang berbarang mazhab tu. Mazhab tu. Baik, tak apalah. Maka laki-laki dalam keadaan apa pun boleh menutup wajahnya. Maka seorang lelaki dalam keadaan apa pun boleh menutup wajahnya walaupun dia tidak... Okey. Ni. Apa mula-mula tak habis lagi tu. Tu. Perbezaan. Kita turun bawah lalu. Itu tak. Perbezaan antara perempuan dan lelaki adalah bahawa ihram seorang perempuan itu ada pada wajah dia. Sedangkan ihram lelaki itu ada pada kepala dia. Maka seorang lelaki dalam keadaan apa pun boleh menutup wajah dia walaupun dia tidak dalam keadaan darurat. Dan yang demikian ini tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang berihram. Pendapat dari mazhab Syafi'i. Sebab tu boleh pakai emas tu lelaki tu. Sebab dia kepala tak boleh. Pulaknya. Hak perempuannya kepala. Muka tu. Jadi makna tak boleh tutup lah. Ini dalam keadaan tidak darurat sebab tu anak kata saat ni. Tapi sebenarnya buat tutup muka lelaki pun ramai ulama kata molek tak tutup. Molek dedah gitu ya. Sebab dia kata bila sebut kepala dia termasuk wajah dia khilaf situ. Orang panggil ra'sa ni apa maksud? Bahasa, dari segi bahasa. Bila kata ra'sa masuk muka. Dia sebut ini sebab tu telinga dia masuk kepala belakang tu. Cuma pecahan dia saja, komponen dia saja. Dari sudut tu saya kata tak boleh juga lah. Tapi kita tengok sini macam dia kata tak apa. Sebab dia kata wajah orang tu lain. Tu dia kira gitu. Ni dari segi bahasa lah. Dulu pun kita bincang dah ni dari Sunan Nasa'i dulu. Baik, tak apalah ni. Jadi kalau seorang lelaki dalam keadaan apa pun, darurat kah, tidak darurat kah, dia boleh tutup muka dia walaupun dia tidak dalam keadaan darurat. Dan yang demikian ini boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang ihram. Tidak boleh. Untuk perempuan tak boleh. Kecuali darurat.
Apabila seorang perempuan yang sedang berihram berada di tengah-tengah manusia dan ingin menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram, maka dia boleh menutupkan jilbabnya. Tutup muka dengan jilbab atau kerudungnya atau kain yang dia miliki di depan wajah dia, tutup gitu. Lepas tu dia kepik sini, boleh. Tapi jangan sampai menempel dengan wajah. Oh, melekat pada wajah. Lagu mana tak semua? Sehingga wajahnya tidak dilihat oleh laki-laki lain. Sekadar nak tutup, tak timbul fitnah saja sekadar tu. Mana asal bila tak ada tu, tak payah tutup lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi menempel di sini, anda tengok dalam huraian ulama dia kata jadi kemah. Jadi kemah sangat tu. Sekadar ambil selip gitu jadi longgar, dekat longgar tu tak apa. Takut jadi rapak. Itu tak boleh. Ada yang kata begitu. Benda-benda gini lah orang panggil dhabit yang dibuat oleh ulama. Nabi sendiri tak sebut gini. Hak tu jadi khilaf tu. Baik, seterusnya. Kata kalau pakai jari. Mana? Tengok pakai besi depan tu. Tu yang dia maksudnya. Agak payuh nak buat kerja lagu tu. Sebab orang duk nak ambil apa ni, lebah tu. Tu maksud tidak menempel tu sebab tak nak kata. Sebab tu ulama kata payuh lah kerja lagu tu. Nak buat lagu mana? Mana kena ada gotu khako juga lah tu. Boleh lah. Sebab tu perkara ni termasuk dalam orang panggil, sebab tak nak sebut sana. Ini dhabit ni bukan Nabi sebut. Ulama bila kata ulama sebut, dia awak boleh sebut tak boleh menempel, tak boleh menempel dasar ke dia? Bulatnya. Jadi benda-benda gitulah orang panggil fiqh. Kita nak pergi hak mana pun tak apa, nak pergi pendapat ulama tak apa sebab dia ahli mujtahid. Gitu. Kalau tak boleh menempel, cara tadi kan ada lah ni hak perempuan di pesing apa tu? Dia boleh letak sini tu. Dak plastik dia boleh letak boleh. Tak apa tu kalau nak pakai ni. Bagi anak tak ada masalah tu. Kalau tak boleh pakai nak tutup gitu saja pun tak apa juga. Kata Imam Syafi'i lagi, kita ambil terakhir ni lah. Seorang perempuan yang sedang berihram tidak boleh mengangkat kainnya. Dia mana tak boleh kata sikat lah, maksudnya tak boleh sikat. Dia juga tidak boleh menutup dahinya dan menutup salah satu bahagian wajahnya kecuali sedikit bahagian pada pinggir wajah tempat melekatnya kerudung itu. Kerana ni sini, bahagian ni. Sini. Bahagian ni boleh. Ni dalam keadaan biasa ni. Kalau keadaan tidak biasa, tutup habis pun boleh. Kerana kalau kerudung itu diletakkan pas di ujung tempat tumbuhnya rambut, secara kerudung itu akan terlepas dan rambut akan tersikat. Maka seorang perempuan dalam keadaan seperti ini boleh memakai kerudung walaupun dengan sedikit menutup bahagian pinggir wajah dia. Ngepik lah kita kata tak. Mana kita selit gitu tu, dia jadi lekat. Dia gini maksud dia gini. Wajah perempuan ni kalau kita orang panggil, apa orang panggil wajah ni, apa maksud wajah? Umumnya takrif wajah dalam konteks bahasa Arab, bila kita tengok depan orang ni, kayak kita nampak tu. Kadang-kadang setengah perempuan tu rambut dia pas ke sini. Sebab tu ulama kata hak tu tidak aurat. Sebab bila kita tengok tu nampak setengah perempuan rambut dia ke belakang. Setengah tu sampai sini ada rambut lagi tak? Sini misalnya tak. Jadi kita tengok ke depan kita nampak. Hak nampak tu tak perlu tutup lagi tu. Tu. Sebab tu setengah-setengah tidak mazhab Syafi'i lah. Kan rambut depan ni kan dia sampai ke depan sikit pada dahi pada lagi. Dia boleh tutup atas ni, nampak tu tak apa lagi. Ni ana sebut ni bukan dari mazhab Syafi'i, jangan silap faham lama. Kata macam-macam kita royak ni tidak dari mazhab Syafi'i. Lama dia pening-pening tengok tu bergerak ngerti pokok ni dia kata. Tak boleh pakai pokok Wahabi ni dia kata. Pokok Wahabi pula orang Wahabi tak ada lagi ulama bincang dah ni. Takut silap faham pula. Tu. Tapi kukuk mana pun dalam konteks Syafi'i ni, kalau tutup sini tak apa lagi. Tutup sini ni. Walaupun bukan sini ni. Mungkin depan sikit, boleh lagi. Boleh lagi tu. Anak tengok ni orang Indonesia banyak. Dia panggil anak tudung dia panggil. Tudung ni kan patut depan tak ada anak tudung. Tak apa lagi sekadar tu. Boleh lagi sekadar tu. Patut dia buat sini ni, dia kata mana anak tudung. Maksud mana kalau ada hak tu jadi kemah lagi tudung tu. Hak tu tak apa. Atau tak apa. Orang panggil tak tutup muka lagi lagu tu. Bahagian pinggir wajah. Kena ingatlah bahawa perempuan ni wajah dia tu hak yang dimaksudkan tak ditutup ketika ihram. Tapi lelaki maksudnya rambut kepala tu. Tanpa kita melihat pada khilaf-khilaf lah. Kita ambil sini saja. Sedangkan seorang lelaki tak boleh pakai penutup kepala serban ke topi ke tak kira lah. Tidak boleh memakai sepatu kecuali bila tak ada sepatu, bila tak ada selipar tu. Tidak boleh memakai sepatu kecuali apabila dia tidak boleh mendapatkan selipar baru boleh pakai. Selagi ada selipar tak boleh pakai kasut tu.
Dan kasut itu kalau nak pakai apa kena potong. Kena kerak. Wah, payah kat dia kau ni. Mahal ustaz beli 300. Tak kerak. Mahal pun. Gak boleh? Kami 700. Yalah potong lah. Kami mahal lagi dah. Sehingga tidak menutup mata kaki serta tidak boleh memakai seluar panjang. Dah sani luar panjang tak ikhrak. Nah, muka Nabi tak suruh. Seorang lelaki berihram boleh memakai kain sarung dengan sabuk atau serempang kerana cara memakai kain sarung yang lazim adalah dengan mengikatnya dengan sabuk. Sabuk di mana tali lah. Kat pinggang kau. Atau sepuluh kita pakai kat pinggang atau serempang. Ikutlah. Asalkan hak tidak berjahit juga. Takut cabut tu lah. Jangan. Jangan bergurau kau ni. Ada dah cabutnya. Tu atau mojo pakai spender tu. Kita kata tak ada apa lah dia ni. No. Cikgu Din. Cerita Cikgu Din. Anak ambil riwayat pada Cikgu Din tu. Cikgu Din tak lagi. Dia kata ni berlaku sungguh dia tu ni. Mojo pakai spender. Rupanya jahil kawan ni. Tapi mujuh ngerti bagi dia tu. Kalau tidak, macam mana boleh cabut tu? Sebab itulah tempat kita. Dia pakai kat pinggang ijaz kena ijaz ke. Bagi anak kena pakai tanah tak agak. Anak pakai semua tu. Baik, bukan dengan mengikat kedua ujungnya ke belakang. Jika mengendaki dia juga bisa. Tapi kalau nak ikat antara boleh juga. Tapi takut cabut tu lah. Mana boleh pakai. Dia gini, tak apa. Asalkan benarnya benar tidak berjahit. Tak berjahit, mak tak berjahit, tak takut sebab kain sarung tu. Jahit tepi tu, tak sebi bulu tu, tak apa tu. Baik. Dia ayat dah ni. Jika dikehendaki dia juga boleh menusuk kedua hujung jarum tersebut dengan sesuatu agar tidak terlepas. Kepik lah keping atau jarum ke perak gitu. Boleh tak terlalu. Ana tengok budak-budak pakai jarum, ngepik jarum ni budak-budak je orang cabut tu tak apa gitu. Atau kepik sini kau kepik masa nak dia payah juga cabut semacam kan nak maya nak. Boleh kepik atau kapik. Ikat macam malek ikat tak sini jalan. Hak tu dia gini hak tu sebenarnya itu pandangan setengah-setengah ulama tak apa pun. Kalau kita nak sebab dia gini orang bila buat gitu masih lagi dalam kerangka pakaian tidak berjahit. Pagana tak apa kalau kita nak pakai hak tu tak boleh dah. Lepas tu pendapat lain ramai lagi hak tidak syarat gitu tu. Bagaimana tak ada masalah tu. Pakai tali pinggir tu tak boleh masuk. Kena pakai di atas saja. Masuk selagi. Tak masuk selagi. Kalau masuk lagi pakai jahit. Tu takalluh tu. Takalluh tu mengada-ngada tu. Lepas tu bit lagu mana bit sakut ni? Apa masuk juga tu? Lagu mana? Benda tu. Pasti. Bagaimana itu takalluh tu. Takalluh mana mengada-ngada lah tu. Lebih-lebih lah tu. Tu berat juga tu lagu tu tak? Jadi masuk dia gitu ya, terbuka. Kalau masuk usah lagi kot ni. Mana tak boleh jadi selisih lah. Kalau masuk lagi dia macam pergi kait. Tu kadang kita pun fikir. Tak lah, kalau tanya tu ke jahit, baru panggil jahit kalau lagu tu nya. Dia tak panggil jahit lagu tu. Dia tali pinggir tu jahit dia tu tak? Dia sebenarnya banyak kalau kita dalam kitab fiqh sebab tu ulama kita guna istilah takalluh tu banyak kalau nak sebut misalnya bab semaya. Ni kita pakai kain serban lepas tu tutup dahi ada pun kata batal. Nak pakai kau tu. Setara mana pendapat tu? Tutup dahi ni. Kata tak sah nak semaya. Memang ada. Nak pakai tu. Tutup dahi. Berat lagu tu. Sebab tu bagaimana kita nak pakai tak apa untuk awak seorang lah. Jangan duk kata kau lain. Siapa ada tu ustaz tu mengajar di Masjid Khiana Singoh Maya, dia kata ulama telah menghukum ke Soekarno tak sah semaya dia sebab dia pakai sokok. Sokok tu tak ada kena raih, muka sokok depan. Jadi duk kena atas kening ni. Berat pada kening ni orang panggil dahi lagi ulama ni. Tu. Sebab dia pakai sokok sepatutnya dia kena tok ke depan belakang ataupun buai sokok sebab sokok tajam ujung jadi tak kena. Kena buat gitu. Dia sebut di masjid tu, maka tak sah Soekarno semaya. Berat dia winning mana anak kata berat lagi ni. Sultan Ahmad Shah. Dia pakai piok. Tutup dah. Style dia lepas
Aduh, ulama-ulama sebelah sana sebab batu tu dak. Rapat ke dai? Tak rapat. Sebab besar kekong tu. No, kalau kira lagu tu lah. Itu bagi anda benda-benda gitu kita kena faham lah. Tapi kalau pondok kemah dia pergi tu. Tak boleh. Batu piyah ni kena akak gitu. Ni nyata. Dah ni. Hak ni dia panggil jabin, kening. Rambut pun kena akak. Tak boleh langsung. Batu dia tak boleh. Tu. Padahalnya kita tengok dalam hadis sahabat bila nak tunduk panah ke ambil ujung subeng kan tak? Tak depan awak tempat pelapik sujud. Tu kalau mengikut dia tak boleh. Tak usah tarjah lain. Tu. Masalahnya sahih. Masalah tu. Tak apalah tu Yang terakhirnya kita tak sempat baca semua ni, kita ambil ni seorang laki-laki yang sedang berihram apabila menutup kepalanya dalam keadaan sedar. Bukan salah ni. Dalam keadaan yaqazah ni. Keadaan sedar ni. Dan tahu bahawa hal itu dilarang. Maka dia wajib bayar fidyah. Wajib ni harus mana wajib. Walaupun menutup kepalanya hanya sekejap mata saja. Sekelip mata lah maknanya. Sekejap. Sengaja. Dengan sengaja. Sebab tu tadi anda kata tak sengaja. Terlain. Bila orang kata piyuh tu, buah lalu dia. Hak dia ngeluh tu habis dia lah. Dia pergi keluarga. Anda tengok. Lepas tu lah mana Ustaz Din? Anda kata tak payah tu. Ustaz lah kata tak boleh. Hak dia kena. Hak salah-salah lah. Aku tahu kahwin ni bui pula. Telefon ke Tok Peti. Tok Peti kata tak apa. Baru lega dia. Dia kena Tok Peti juga. Begitu juga seorang perempuan yang menutup muka dia. Kena ingatlah. Muka bagi perempuan tak boleh. Atau memakai pakaian yang dilarang ketika ihram. Maka dia juga wajib bayar fidyah. Hak ni kambing ni. Hak ni kambing ni. Seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya walaupun dengan alasan sakit atau yang lainnya. Apabila dia melakukan hal itu, maka dia wajib bayar fidyah. Kecuali kerana panah nak pergi masjid, tutup. Tak tanya. Tu dia tak apa. Sebab tu dia bukan kira pakaian. Piyah ni pakaian. Tak. Kalau suruh bayar, siapa-apa 3-4 lapis tu. Tu tak apa. Setengah ulama kata jangan tutup gitu. Jangan tutup. Ada macam-macam lah tu. Dia kena topong. Topong lah dia kata. Dia tak boleh pakai gitu. Misalnya kita katakan sebab tu kita lipat-lipat buat jadi tebal. Tujuannya, tak kena panah ya. Bila siapa masuk tu buat sejadah boleh tak gitu. Hak tu memang. Hak tu boleh. Dia pun bila tubik daripada hotel baru letak Dah hak tu tak orang pakai Apa yang ulama tak suruh bagi sebab orang Arab biasa pakai serba dia masuk dia. Jangan buat gitu. Sebab itulah setengah-setengah tu dia topok dia ambil pula lebih jakak. Tak latah. Tak suri kena panah. Hak tu tak apa tu. Dengan sebab panah tu. Sebab orang Melayu kita tak boleh. Tak boleh panah. Dia manja sekibat ni. Panah-panah. Jadi bersayang anak. Rebah beleping. Seria dia. Orang kalau sport ni. Tak boleh buat ajis kat abu. Kita nak pergi klik tu. Pergi ambil dia di sepeta. Jari dia. Dia kata mana? Bah dia tak tahu tu dah. Bah pun heran dia. Kalau pas ada bumbu kali lagi Arafah ke gitu. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok ana. Bah pun tak ada bumbu. Kalau pas ada bumbu tu bumbu dia. Sebab gini hak tahu lagi umrah tu bah dia mari wanita tu dok. Ada bumbu. Ada bumbu. Masa dia duduk di Jannah Riyah. Tak ada bumbu dia duduk lantar. Ada tak ada bumbu ni? Anda tak pernah tengok pula tu. Dia anda ingat betul cerita tu sebab pok dia mati seorangnya sedih juga kita. Pok dia ni bawa bah tak ikut di situ. Ini tindih pok dia diri. Dia Jannah Riyah tu dengan tempat saya tu kan. Dia dulu tempat bah kan. Lain tak ada dia sodok semua. Jannah Riyah hotel Jannah Riyah tu 800 meter. Jadi masa tu tempat parking bah tu kita lalu memang bahaya lah. Pok dia ni dia apa tu? Mati pok dia. Lepas tu kajian sekal tak masuk tak luar. Wah, mati. Nanti dia tayar belakang. Anda tak tengok tapi dekat dengan tempat anda tak tengok masa berlaku tu. Kalau dia kita kelih tu, mati. Tindih tu. Tu bumbu tu memang ada bumbu ada tengok turbo. Dia rupanya dia mari daripada negeri dia pergi ngabah. Dia pergi ngabah. Warna hitam lepas tu dia gambar putih lah dia punya itu dia tu, lambang negara dia. Kalau masa lagi Arab
Takut waktu khusus pula. Tahan apa. Mana tengok. Ada pengalaman tengok. Oh, ada ni. Jadi kalau buat dengan sengaja ni kena bayar lah. Kita berhenti setakat tu lah dulu ni. Kita sambung semula. Jadi hak ni kita beringat benar lah ni. 13 perkara tu lah sebenarnya.